Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Bersatu, tumpas di mahkota, salah siapa? Adakah salah Azmin Ali? Semalam dalam satu laporan di channel ini, saya membacakan satu laporan daripada sebuah artikel menyatakan bahwa Azmin Ali seakan-akan sudah kehilangan kekuatan dan dukungan di dalam Parti Bersatu. Ditambah pula Muhyiddin Yassin yang dalam keadaan seperti telur di hujung tanduk apabila beliau kini terpaksa mencari jalan untuk mengukuhkan semula kuasa beliau sebagai Presiden Parti Bersatu yang kini semakin malap. Dan Azmin Ali seakan-akan sekarang ini pun dalam keadaan yang kritikal. Sehingga timbul pertanyaan, adakah Azmin Ali sedang mencari talian hayat semula di PKR semata-mata untuk menyelamatkan karier politik beliau? Dan kalau itu benar berlaku, masih mahukah PKR menerima menyambut balik semula Azmin Ali? Ramai netizen menyatakan bahwa sampai kiamat pun mereka tak akan terima lagi Azmin Ali. Kerana puncak utama kejatuhan Pakatan Harapan, Kerajaan Pakatan Harapan pada tahun 2020 ialah tindakan Azmin Ali dan sekutunya meninggalkan parti PKR dan menyertai Perikatan Nasional dalam langkah Sheraton yang kesannya berlaku sehingga ke hari ini. Akibat daripada perbuatan itu, ianya menjadi duluan, ianya menjadi ikutan. Sehingga saban hari, saban bulan, saban minggu, saban jam, kita sering mendengar ada lagi orang-orang yang mendapat inspirasi untuk menjatuhkan kerajaan melalui langkah-langkah syaitan. Saudara-saudara sekalian, persoalan kembali semula. Bersatu tumpas di mahkota. Siapa harus dipersalahkan? Adakah itu salah Azmin Ali? Dua pemimpin Perikatan Nasional PN menyalahkan pengarah pilihan raya PN, Datu Seri Azmin Ali, di atas kekalahan bersatu di dalam PRK Dewan Undangan Negeri Mahkota. Pemimpin Bersatu yang tidak mahu dinamakan itu menyatakan bahawa Azmin tidak membuat kerja yang baik untuk memastikan mobilisasi jentera PN. Adakah dengan ini Azmin Ali akan dipecat sebagai pengarah pilihan raya Perikatan Nasional? Adakah itu benar kegagalan beliau? Azmin Ali disebut sebagai tidak menguruskan atau mengkoordinasi jentera pilihan raya dengan betul, kata sumber menurut laporan FMT. Pusat Operasi Perikatan Nasional PN tidak berkomunikasi dengan jentera luar sebaiknya ketika mengaturkan kempen, kata sumber tersebut, merujuk kepada jentera parti dari luar Johor. Hasilnya, mereka tidak datang, kata sumber. Siapa mereka yang tak datang ini? Adakah ia merujuk kepada PAS, dukungan PAS, sokongan PAS dalam kempen? Azmin yang juga Ketua Penerangan Perikatan Nasional juga hanya mengharapkan ahli bersatu yang menyokongnya, kata laporan ini. Sumber tersebut juga menyatakan bahawa Azmin sepatutnya mendapatkan pemimpin komponen lain juga untuk turut sama berkempen untuk calon. Calon Bersatu Haizan Jafar hanya memperoleh 7,347 undi berbanding calon BN Syed Hussein Syed Abdullah yang memperoleh 27,995 undi. Undi majoriti BN sebanyak 20,648. Undi adalah 4 kali ganda majoriti yang diperoleh ketika PRN Johor pada tahun 2022. Sebenarnya, saudara-saudara sekalian, sesaat selepas kekalahan Bersatu dalam pilihan raya itu, ini sebenarnya respon Muhyiddin
Muhyiddin kata beliau meminta parti-parti gabungannya menerima isyarat pengundi DUN Undangan Negeri Mahkota dengan berlapang dada. Beliau dalam satu hantaran mengatakan, PN mesti melakukan pembaikan prestasi selepas BN berjaya menggandakan majoriti undi. Kata beliau, Perikatan Nasional menghormati pilihan pengundi Dewan Undangan Negeri Mahkota selaras dengan semangat demokrasi. Katanya, saya percaya kekalahan calon PN dalam PRK ini tidak akan mematahkan semangat kita untuk terus berjuang. Kita mesti menerima isyarat pengundi Dewan Undangan Negeri Mahkota dengan berlapang dada dan mengambil langkah segera untuk memperbaiki prestasi parti, katanya. Presiden Bersatu itu berkata PN akan bangkit semula dengan semangat yang lebih jitu untuk mencipta kemenangan di pentas demokrasi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini adalah punca sebenar. Orang Melayu dah tak nak undi Perikatan Nasional di Mahkota. Kekalahan Perikatan Nasional khususnya Parti Bersatu Muhyiddin Yassin di PRK Mahkota betul-betul memalukan Perikatan Nasional. Manakan tidak, mereka selama ini menganggap mereka sudah hebat, jago dan mampu menggoncang, menggoyahkan kerajaan perpaduan ini. Nampaknya apa yang mereka sangka tidak kesampaian sama sekali. Bahkan mereka dimalukan di tempat sendiri dengan kekalahan teruk di tempat di mana Muhyiddin Yassin pernah berkuasa penuh. Kalau masih ingat, Muhyiddin Yassin adalah antara menteri besar Johor paling lama dalam sejarah Johor. Sepatutnya pengaruh beliau di sana kuat. Tetapi nampaknya pengaruh Muhyiddin sudah dilupakan oleh rakyat di Mahkota. Jadi, saya bentangkan kepada Anda, share video ini kepada ramai orang supaya mereka tahu. Ini punca Melayu dah tak nak undi Perikatan Nasional lagi di Mahkota. Penyusutan jumlah undi yang diraih Perikatan Nasional PN pada pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Mahkota cukup menggambarkan parti itu tidak lagi mendapat kepercayaan orang Melayu. Ketua Kawasan Amanah Kluang, Dr. Muhammad Zuhan Muhammad Zain berkata, ia sekaligus menunjukkan Perikatan Nasional tidak lagi relevan di Johor dan orang Melayu tidak termakan dengan doktrin yang dicanang oleh Perikatan Nasional. Pelbagai langkah, pelbagai hasutan, pelbagai fitnah, pelbagai ucapan kebencian dan sebagainya telah dilemparkan dalam kempen, tetapi ianya tidak berjaya mengumpan para pengundi untuk menyokong Perikatan Nasional. Pelbagai perkara dicanangkan, tetapi nampaknya semua yang dicanangkan itu tidak mampu memancing undi. Perikatan Nasional memang tidak berjaya menembus Johor, dan ini dapat dibuktikan dengan siri pilihan raya kecil yang berlaku di negeri ini, menurut laporan di Harapan Daily ini. Selain itu juga, PRK Mahkota telah membuktikan bahawa Perikatan Nasional terus hilang sokongan yang selama ini menjadi harapan mereka, yaitu undi Melayu pertengahan yang lebih meyakinkan kerajaan Madani hari ini. Sebelum PRK Mahkota dapat disaksikan bagaimana siri PRK yang berlaku di Nenggiri, Kelantan yang jelas menunjukkan sokongan Perikatan Nasional termasuklah PAS tidak berjaya mendapat sokongan Melayu, katanya ketika dihubungi. Dalam pada itu, Muhammad Zuhan percaya terdapat faktor kuat yang menyebabkan keyakinan pengundi terhadap kerajaan hari ini terus meningkat. Terdapat beberapa faktor yang meyakinkan pengundi, antaranya adalah pengukuhan nilai ringgit di peringkat antarabangsa, serta kawalan harga barang yang tidak membebankan rakyat, kata beliau lagi. Selain itu, kelemahan Perikatan Nasional dalam membawa naratif perkauman
tidak lagi menjadi peluru yang ampuh bagi mendatangkan kepercayaan kepada pengundi di negara ini, ujar beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda pula? Adakah anda juga bersetuju bahawa undi Melayu terhadap Perikatan Nasional sudah hilang dengan hanya berpandukan dua pilihan raya? Satu paling memalukan di PRK Nenggiri dan lebih memalukan lagi di PRK Mahkota. Nenggiri kubu kuat, PAS di Kelantan, tetapi kalah kepada UMNO. Di Mahkota juga bukan saja kalah, tetapi kalah bertimpa-timpa pula Parti Bersatu. Apakah benar bahawa penyusutan jumlah undi yang diraih Perikatan Nasional menggambarkan bahawa parti itu tidak lagi mendapat kepercayaan orang Melayu? Saudara-saudara sekalian, Perikatan Nasional memang tak boleh tembus di Johor, kata laporan ini, dan dapat dibuktikan dalam siri PRK yang berlaku di negeri itu. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang kita sampaikan petang ini pasti membuka minda anda dan anda pun mungkin tak percaya dengan apa yang didedahkan ini. Ini berkaitan dengan Dr. Akmal. Dr. Akmal selama ini ramai netizen dalam ruangan komen menyatakan seakan-akan seperti tali barut. Ada juga yang menyatakan Akmal Saleh ini seakan-akan pembangkang dalam kerajaan. Tidak kurang, tidak lebih seperti Perikatan Nasional dalam kerajaan. Itu komen netizen, komen penganalisis politik dan pengulas politik. Terutamanya Profesor Dr. Tajudin. Beliau menyatakan Akmal Saleh ini kadang-kadang tak sedar diri. Dia seringkali menimbulkan kontroversi yang dia lupa. Dia juga sebagian daripada kerajaan. Yang dia hentam ialah rumah sendiri. Diketuknya rumah sendiri. Tapi pendedahan petang ini jauh lebih mengejutkan anda apabila Adam Lokman Adam, iaitu pengarah komunikasi UMNO, kali ini sendiri menggelar sebagai Dr. Akmal sebagai seperti jadi jurucakap Perikatan Nasional. Begitu teruknya, tak biat tindakan Dr. Akmal sehingga pengarah komunikasi UMNO ini pun sendiri memberikan teguran. Jangan-jangan selepas ini Zahid Hamidi, Presiden UMNO, turut akan memberikan teguran. Jangan dilupa, jangan silap. Kalau Akmal Saleh sangka dia tidak boleh diambil tindakan, itu sangatlah salah. Khairi Jamaluddin, bekas Ketua Pemuda UMNO pun telah pun dipecat. Ini kan pula Dr. Akmal Saleh yang baru setahun jagung. Pengarah komunikasi UMNO, Datuk Lokman Adam, mendakwa bahawa Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Akmal Saleh, menjadi jurucakap Perikatan Nasional PN dengan membangkitkan semula dakwaan pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin berkenan status 6 ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Selat Kelang dari Bersatu yang menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di pusat dan Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari di Selangor. Ada netizen ketika mendengar apa yang dinyatakan ini menyeru supaya Akmal Saleh kalau dah tak minat lagi menjadi kerajaan, cepat-cepatlah pergi pindah ke Perikatan Nasional. Mungkin di sana dia akan jadi lebih hebat dan hero, kata mereka. Kata Lokman Adam, kerja Muhyiddin makin lama makin mudah bila mana Ketua Pemuda UMNO hari ini sudah menjadi jurucakap kepada Perikatan Nasional PN. Kata Lokman, saya terpanggil menjawab jurucakap Muhyiddin ini. Saya rasa dah melampau sangat budak ini bila mana kenyataan yang dibuat oleh Muhyiddin tidak mendapat sambutan. Amat menghairankan. Akmal Saleh pula jadi jurucakap Perikatan Nasional.
Din Tompok ini bukan setakat pakar lompat, katanya. Dia tak layak cabar kerajaan perpaduan, mengisytiharkan pengosongan 6 kerusi parlimen dan 1 kerusi Dewan Undangan Negeri di Selangor yang dimiliki ahli bersatu yang menyokong kerajaan. Kata Lokman dalam siaran rakaman YouTube yang turut dikongsi menerusi TikTok. Lokman menjelaskan bahawa status kesemua 7 wakil rakyat masih kekal dalam bersatu. Beliau turut menyekolahkan Akmal Saleh berkenan Akta Lompat Parti. Keputusan sama ada pengosongan 6 kerusi parlimen dan 1 Dewan Undangan Negeri berkenan sepatutnya dibuat oleh individu yang mewakili semua kerusi berkenan. Ke-6 ahli parlimen dan 1 adun tak pernah lompat parti, kata Lokman Adam. Saya nak beritahu Dr. Akmal, tolong simpan kebodohan kau ini. Jangan terlalu nampak dangkal sehingga tak sedar yang akta yang digubal ialah akta lompat parti, katanya. Kita tak pernah menggubal akta menyokong mana-mana individu. Kita gubal akta lompat parti dan benda ini jadi longgar kerana kebodohan pemimpin Perikatan Nasional, pemimpin bersatu, kata Lokman Adam. Apa kejadahnya? Ketua Pemuda UMNO menjadi jurucakap kepada Perikatan Nasional PN, bidasnya lagi. Dalam masa sama, Lokman turut menjelaskan bahawa pimpinan bersatu yang menjadi batu penghalang kepada akta lompat parti yang kukuh sehingga ia menjadi musibah kepada mereka. Yang digubal ialah cadangan Datuk Seri Wan Junaidi 3 kali sampai tahap nak letak jawatan kerana cadangan beliau nak akta yang cukup lengkap, kuat kukuh tetapi dibantah oleh bersatu. Sebab apa? Tak lain tak bukan. Mereka merancang untuk mencuri ahli Parlimen Barisan Nasional selepas PRU 15. Mereka tahu, mereka tak boleh memerintah secara persendirian, kecuali dengan mengharapkan pengkhianatan, pembelian ahli-ahli kita, kata Lokman Adam lagi. Apakah jadahnya Dr. Akmal nak mempertahankan sesuatu yang sebenarnya tak wujud? Soal Lokman Adam. Jadi, Akmal Saleh, sebelum cakap panjang, tolong baca. Jangan dengar sangat apa yang Muhyiddin baca. Muhyiddin baca sekerat, bukan penuh. Tolong baca apa itu akta anti lompat parti, katanya. Status kesemua wakil rakyat tersebut turut diperjelaskan. Sehingga kini, kesemua 6 ahli parlimen dan adun ialah ahli bersatu dan tak pernah melompat masuk UMNO. Jadi tak kena mengena dengan akta lompat parti, katanya. Pernyataan ini telah pun diperkukuhkan lagi, disokong lagi dengan nama ahli parlimen yang menyokong Anwar Ibrahim ini, kerusi mereka masih kekal di blok pembangkang. Jadi dengan kata lain, betullah 6 ahli parlimen ini belum pernah keluar parti bersatu pun. Mereka hanya dibuang parti bersatu. 6 orang ini itu hanya beri sokongan kepada ahli parlimen kerajaan atau kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan adun memberi sokongan pada Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari, kata Lokman Adam lagi. Saudara, apa pula pendapat anda semua? Adakah anda setuju Lokman Adam cepat-cepatlah masuk Perikatan Nasional? Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.